Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak penganjur konsep konferensi Sains Etika dan Peradaban 2022. Saya Dr. Muhammad Zuhaidi bin Saiman. Saya akan membentangkan saya punya kertas kerja yang berjudul penetapan darbat secara mulzim dalam pembiayaan jangka panjang menurut perspektif maqasid asy-syariah. Okey. Secara asasnya bila kita bincang berkenaan dengan darbat dan pembiayaan jangka panjang, ia adalah satu perkara yang tidak asing lagi. Kerana dalam pembiayaan jangka panjang itu adalah satu instrumen yang ditawarkan di dalam perbankan Islam sebagai satu alternatif kepada pelanggan membeli ataupun memiliki aset secara bertangguh. Dan bila melibatkan pembiayaan jangka panjang, khususnya yang 10 tahun dan ke atas, kalau melibatkan perumahan, maka di sana akan ada satu penetapan kadar keuntungan seeding yang disebut contracted profit rate yang dibuat oleh pihak perbankan, iaitulah meletakkan kadar harga seeding berdasarkan jangkaan tempoh yang diberikan. Ia adalah bertujuan bagi menghadapi ketidaktentuan ekonomi di masa hadapan. Dalam perbankan Islam telah ditetapkan nilai jumlah total di awal kontrak menerusi contracted profit rate. Sekalipun berlakunya perubahan kadar wang semalaman ataupun overnight policy rate yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia, maka dia tidak akan mempengaruhi. Kerana salah satu benda yang penting dalam akad jual beli dalam Islam secara asasnya adalah taman maklum. Maka di situlah berbezanya dengan pinjaman komisioner jangka panjang yang ditawarkan oleh pihak perbankan komisioner yang bersifat floating. Kenapa? Kerana dia berubah-ubah mengikut kadar asas base rate yang mana dia terikat dengan overnight policy rate tadi itu. Maka di situlah rebat ditawarkan oleh perbankan Islam apabila kadar efektif, keuntungan efektif profit rate tidak mencecah contracted profit rate ataupun berlakunya pembayaran penyelesaian awal early settlement di pihak pelanggan tadi itu. Secara asasnya bila kita sebut tentang rebat, ia adalah ambil daripada perkataan Inggeris rebate, tetapi dari sudut konsep pelaksanaannya adalah daripada ibrah berdasarkan perbincangan para sarjana fiqh klasik. Kerana apa? Menggugurkan sebahagian, melepaskan sebahagian ataupun keseluruhan dia tadi itu. Ibrah, daripada ibrah. Dari sudut kita panggil ekonomi moden ini, iaitulah dinamakan rebat tadi itu. Ia adalah tindakan di tingkat bank. Kerana apa? Kerana apabila telah berlakunya penetapan kadar keuntungan seeding contracted profit rate, maka jumlah total itu adalah hak milik bank. Cuma bank memberikan ibrah, melepaskan ataupun mengurangkan sebahagian hak milik dia tadi itu berdasarkan kepada keadaan semasa berasaskan kepada kadar keuntungan efektif profit rate. Dan juga kalau berlaku early settlement kerana asal tempoh contoh 30 tahun, pelanggan telah membuat penyelesaian awal dalam tempoh 20 tahun, maka sudah pastilah keuntungan yang dikira bagi 30 tahun tadi itu tidak sama dengan nilai semasa bagi 20 tahun tersebut. Maka di situ ada gap. Ada di sana ruang yang menjadikan nilai yang selayaknya digugurkan yang tidak perlu dibayar oleh pelanggan kerana dinamakan itu adalah keuntungan yang belum teraku ataupun keuntungan yang belum terjerma tadi itu. Maka dari sudut penetapan kadar keuntungan seeding oleh pihak bank itu adalah sah kerana menggunakan prinsip nilai masa wang, value time of money. Manakala dari sudut kita panggil rebat tadi itu sekiranya mengikat, untuk kita buat secara ia mengikat, kita boleh mengimplementasikan dalam akad yang sama dengan syarat kaedah dha' wa ta'ajjan, iaitulah dikurangkan masa, dikurangkan nilai dia tadi itu. Adapun kaedah ataupun isu dha' wa ta'ajjan ini telah pun dibincangkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security beberapa kali siri dia, dan kita boleh lihat ia adalah satu kaedah yang digunakan pakai dalam juga instrumen pasaran modal Islam.
maka benda ini bukanlah satu perkara yang asing dan ia bukanlah satu perkara yang tidak patuh syariah, tetapi diperakui tentang kepatuhan syariah dia, dan berbeza dengan konsep riba, yang mana riba menambahkan tempoh dan memanjangkan tempoh dan menambahkan nilai. Apatah lagi asas kepada riba adalah al-qurud, iaitulah pinjaman. Adapun pembicaraan kita pembiayaan, asasnya adalah jual beli tadi itu, dan dia tidak berlaku pertambahan dengan menambahkan masa, tetapi dia berlaku kita panggil pengurangan dengan pengurangan masa tadi itu berdasarkan dari sudut kita panggil kiraan time value of money tadi itu adalah berbeza di antara kalau berlaku early settlement tadi itu. Okey. Maka secara asas pengamalan pembayaran riba oleh pihak perbankan ini telah pun berlaku, namun pada awal-awal dahulu bersifat bodi bicara. Dia bukan bersifat satu kelaziman atau mulzim yang ditetapkan. Ada juga yang bersifat kelaziman tetapi dia tidak mengikat, dia unilateral. Yang kita bincangkan adalah yang mulzim, yang bilateral, iaitu mengikat, di mana kalaulah pelanggan tadi itu telah membuat contohnya early settlement, maka dia berhak mendapat ribat tadi itu. Cuma yang menjadi polemik dalam pemberian ribat ini antara perkara yang kita kaji sehingga ada berlaku kes-kes di mahkamah, iaitulah kita boleh lihat tiga persoalan yang berlega yang biasanya, iaitulah berapakah jumlah sebenar yang harus dibayar oleh pelanggan yang mengirim perjanjian jual beli yang sudah termaterai. Kerana apabila pelanggan tak mampu nak bayar, dia termasuk dalam pemungkiran, maka berapa sebenarnya? Maka di situ kadang-kadang berlaku kita panggil polemik dalam nilai sebenar. Yang kedua, berapakah nilai rebat yang selayaknya diterima? Kan, supaya apa? Supaya pelanggan hanya membayar berdasarkan keuntungan yang tak akru saja, kiraan semasa sahaja, kerana berdasarkan masa yang telah berlalu tadi. Tidaklah kita panggil memberikan pertambahan dengan bebanan keuntungan yang belum tak akru lagi. Okay? Dan ketiganya, kalau bank setuju pun berapa nilai sebenar rebat yang diberikan, maka perlu ada satu ketetapan supaya pelanggan tadi itu boleh membuat kiraan dari sudut kemampuan sama ada nak melakukan early settlement ataupun tetap menghabiskan tempoh yang telah disetujui, cuma berapa gap di antara effective profit rate dengan contracted profit rate tadi itu. Dan kalau kita tengok dalam isu pembiayaan jangka panjang ini, yang mana kita nak tekankan dari sudut memenuhi maqasid syariah adalah kedua-dua pihak ini terjaga kebajikan dan mendapat keadilan masing-masing. Dan berdasarkan kepada carta yang dibuat ini, kalaulah berlakunya ketiadaan rebat, maka di situlah kita lihat pihak bank tetap mendapat untung, bahkan mendapat untung yang belum terakum. Manakala pelanggan pula akan diberikan kepada mereka bebanan dalam pembayaran penuh, sedangkan kadar keuntungan tadi itu sebahagiannya belum terakum. Kan? Nah, maka di situ tidak ada jaminan, sedangkan pihak bank tetap terjamin dari sudut kebajikannya dengan prinsip nilai masa wang, iaitu ditetapkan contracted profit rate, serta dia telah mendapat keadilan dari sudut berapa keuntungan yang telah dikira tadi. Adapun dari sudut pelanggan tadi, sekiranya tidak diberikan penetapan rebat secara mulzim, maka di situ dia tidak ada jaminan lagi dari sudut kebajikan pada akhir nanti berapa kadar sebenar pembelian dia tadi itu, dan mana dia terpaksa menanggung sebahagian keuntungan yang belum terakur tadi itu kerana tidak ada satu penetapan dan tidak ada satu kadar yang jelas. Kan? Kajian yang dibuat ini berdasarkan bentuk kualitatif, menggunakan pendekatan kajian kepustakaan, menganalisis dokumen serta kandungan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan sama ada sumber primer atau sumber sekunder. Dan kita bermula dengan kajian mendapatkan mengenai pasti pandangan para sarjana Islam tentang dengan status rebat dan sudut fiqh muamalat, dan seterusnya kita analisis isu semasa pemberian riba menurut perspektif maqasid syariah. Kerana kita kajian dalam nak menilai, mengukur sejauh mana penilaian pemberian riba tadi itu memenuhi maqasid syariah tadi. Adapun dari sudut asas kepada pembiayaan jangka panjang tadi itu tidak berlaku isu, telah berlaku syariah compliance kerana akad yang digunakan adalah pembiayaan, bukan akad pinjaman. Namun yang berlaku isu polemik dia yang kita nak tambah baik, yang saya sedang kita kaji adalah pemberian ribat yang telah dijalankan tadi itu daripada polemik bodi bicara ataupun tidak mengikat, yang mana menyebabkan berlaku pertikaian
berapa keuntungan yang wajar dimiliki oleh bank dan berapa rebat yang selayaknya diterima oleh pelanggan dalam keadaan terjamin. Isu dia pada rebat yang mulzim tadi itu. Kerana rebat yang mulzim tadi itu ada beberapa perbincangan. Dapatan daripada itu tadi kita melihat bagaimana penerimaan ataupun rebat mulzim tadi itu adalah menggunakan kaedah dha' wa ta'ajjal yang dimasukkan, yang diimplementkan bersekali dalam pembiayaan jangka panjang tadi itu. Dari sudut pendapat kajian ini, klausul rebat secara mulzim berdasarkan kepada kaedah dha' wa ta'ajjal tadi itu adalah memberikan justifikasi penting. Yang pertama, kepatuhan nilai mas wang dalam urus niaga jual beli, kerana kita tahu ukuran ketidaktentuan dibuat adalah berdasarkan tempoh masa. Maka tempoh masa 30 tahun tidak sama dengan tempoh masa 20 tahun dan juga 25 tahun. Maka di situ kita lihat ia masih tak lari daripada prinsip nilai mas wang dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi. Cuma daripada kiraan asal berdasarkan kepada tempoh yang disetujui tadi itu adalah untuk nak memastikan adanya kepatuhan dari sudut akad jual beli dengan satu harga dan satu masa, satu barangan. Jika berubah kriteria tadi itu, maka boleh berubah berdasarkan dari sudut persetujuan bersama. Di situlah yang mengikat dia tadi itu. Dia tidak memberikan option 2-3 dalam satu masa, tetapi sampai satu masa dia berubah berdasarkan kepada persetujuan bersamalah. Dari sudut kita panggil perubahan tadi itu bukan perubahan di awal, tapi perubahan setelah berlakunya akad yang pertama. Kan? Dan dia adalah lebih menepati prinsip maqasid syariah. Kerana apa? Kerana sebagaimana telah disebutkan tadi itu untuk lebih menjamin keadilan pelanggan. Setelah mana keadilan dan juga kebajikan bank telah pun terjamin secara asasnya dengan adanya prinsip nilai mas wang. Dan bila kita lihat dalam benda ini, dia tidak memberikan efek kepada bank, tetapi dia menaik tarafkan dari sudut keadilan tadi itu adalah bagi kedua pihak yang berkontrak tadi itu. Dalam menjawab isu syubhah riba, sebagaimana telah disebutkan, kaedah dha' wa ta'ajjal adalah berbeza. Apatah lagi dalam kita sebut pembiayaan jangka panjang ini, asasnya adalah kepada asas jual beli, tidak sebagaimana dalam konvensional iaitu asas pinjaman. Di situ telah berbeza. Yang keduanya, dha' wa ta'ajjal yang dibincangkan ini adalah dia berbeza dengan riba, yang mana riba bertambah, dha' wa ta'ajjal adalah kekurangan. Dan dha' wa ta'ajjal ini memberikan faedah kepada kedua belah pihak, di mana kalau macam bank dia telah mendapat keuntungan secara segera daripada tempoh yang awal yang lebih lanjut, dan dalam masa yang sama pelanggan tadi itu dapat faedah dia, iaitulah dia tidak perlu membayar penuh kepada keuntungan yang belum terakur, dia hanya bayar kepada keuntungan yang terjemur tadi berdasarkan tempoh semasa sahaja. Dan itu adalah berbeza. Dan juga dalam kita menjawab dapatan ini berkenaan dengan dua transaksi dalam satu kontrak. Terdapat hadis Nabi SAW, beberapa hadis yang ada dinyatakan dalam artikel ini tentang larangan Nabi menghimpunkan dua akad dalam satu transaksi. Maka di sini kita perlu faham illah ataupun faktor pengharaman tadi itu kerana dua transaksi dalam satu akad tadi itu adalah bertentangan di antara satu sama lain. Contoh larangan Nabi melarang untuk menghimpunkan transaksi jual beli dengan hutang. Kerana apa? Kerana hutang adalah bersifat tabarruat, ihsan. Adapun jual beli tadi itu adalah bersifat untuk nak mengambil keuntungan berdasarkan muawadah pertukaran yang berlaku. Maka di situ dia telah menyebabkan muqtadal akad, tujuan akad tadi itu tak tercapai. Zaman sekarang kebanyakan instrumen modern menggunakan kaedah iaitulah hybrid. Iaitulah kita menghimpunkan beberapa akad di dalam satu instrumen, yang mana setiap akad tadi itu memenuhi dia punya syarat dan rukun-rukun dia tersendiri. Tak ada masalah. Contoh, pembiayaan jangka panjang satu akad yang di mana adanya contracted profit rate dan adanya persetujuan dan adanya barangan, adanya sekian. Sampai satu tempoh 15 tahun, kemudian selepas pada itu berlakunya transaksi yang kedua, iaitulah rebat berdasarkan kepada dha' wa ta'ajjal, iaitulah mengikut syarat dia, kiraan semasa dia punya pengguguran dia tadi itu dengan menolak keuntungan yang berlaku, maka pelepasan tadi itu maka berlakulah kita panggil, inilah yang kita panggil cantuman yang tidak mengganggu di antara satu sama lain, tapi dia bersifat adalah lebih kompleks dengan hybrid yang berlaku tadi itu. Maka dia tak sama sebagaimana larangan Nabi SAW tersebut. Maka dia telah juga menjawab sebagaimana bercakap dengan muqtadal akad.
Kerana muktadal akad dalam pinjam dan jual beli tadi itu bercanggah di antara satu sama lain. Adapun dari sudut rebat tadi itu dia tidak bercanggah muktadal akad, kerana muktadal akad dari sudut pembiayaan telah telah mencapai keuntungan, pembeli juga telah memiliki aset secara bertambah. Rebat pula dari sudut kita panggil dia mempunyai muktadal akad yang tersendiri, iaitulah bank tetap memiliki keuntungan dia tadi itu berdasarkan keuntungan terjelma ataupun takruf, manakala pelanggan pula telah menjamin kebajikan dia tadi itu dari sudut dia tidak perlu dipikirkan dengan bebanan untuk membayar jumlah berdasarkan daripada keuntungan yang belum terjelma lagi. Maka dia tidak berlaku kecanggahan di antara satu sama lain tentang tujuan akad tadi itu. Okey. Cara kesimpulan dia, dalam artikel yang dilakukan ini, kajian menunjukkan bahawasanya penetapan pemberian rebat secara syarat atau yang mengikat iaitulah mulzim lebih memenuhi maqasid syariah. Dari sudut apa? Menjamin keadilan dan mendatangkan maslahat kepada kedua-dua pihak, iaitu pihak bank dan juga pelanggan dalam contracted profit rate tadi itu dalam pembiayaan jangka panjang yang dilakukan. Dengan penetapan rebat secara mengikat, pihak bank sendiri akan memperoleh kebaikan kerana perkara ini akan lebih menggalakkan pelanggan membayar penuh atau melakukan pembayaran awal, early settlement yang secara tidak langsung. Isu kemungkinan di pihak pelanggan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Manakala pelanggan juga akan berpuas hati dengan pembayaran yang dilakukan kerana persesuaian dengan kadar tempoh tangguhan yang diproses. Ini kerana setiap pertambahan nilai akan dikira berdasarkan kesesuaian kadar tempoh yang lebih fleksibel. Jadi jelas menunjukkan kepada kita perbincangan tentang penetapan rebat secara mulzim itu dia punya fokus dia, yang memenuhi maqasid syariah itu dia punya hasil yang nak dicapai tadi itu tercapai dengan kajian yang telah dilakukan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.